mengelak daripada digambar. Terima kasih. Okey. Jadi kepada semua kita punya penonton-penonton di rumah tu, khususnya perempuan, bukan saja perempuan, lelaki. Gambar seksual bukan dikhususkan untuk perempuan saja, lelaki. Saya baru tanya tu. Ya. Okey, tak apa. Okey, lelaki macam mana? Lelaki lazimnya berlaku pada pelajar-pelajar yang baru keluar. Dia pergi dia panggil internship, latihan amali dekat tempat-tempat kerja. Jadi mereka ni baru, freshie. Jadi kadang-kadang supervisor ambil tindakan supaya lalu pukul sini. Okay. Itu pun lelaki kepada lelaki. Ataupun tak kira. Okay. Sekarang kepada nasihat kepada kaum wanita sebab banyak betul. Bagi harus ingat di sini. Pertama sekali, kamu bukan bangsa yang lemah. Sebab perempuan itu katanya tangan yang menghayung buaya ni mampu menggoncang dunia. So ingat yang tu. Okay. Dan yang kedua, kamu bukan bersendirian. Ya, kamu tidak berhenti kerana banyak kita kata NGO, ya, persatuan-persatuan bukan kerajaan ini yang memberi kesedaran dan membantu. Dan sekarang banyak talian untuk kita berhubung, sama talian dengan NGO, talian kerajaan, talian bebas tol, dan juga boleh berhubung pihak polis bila-bila masa. Okey, dan nombor ni 03 2266-3333, ataupun kita boleh hantar email atau kepada rmp@rmp.gov.my, ataupun kita boleh hantar kepada Facebook Polis Kerajaan Malaysia, hantar kepada message box supaya orang lain tak baca bawah kita. Hantar kepada message box spesifik. Okey, suarakan, jangan malu, jangan segan, kerana tindakan kita mendiamkan diri adalah satu tindakan yang memotivasikan dia untuk bertindak lebih terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain. Jadi tujuan kita bersuara ialah pertama, elakkan kita jadi mangsa seterusnya. Nombor dua, elakkan orang lain supaya jadi mangsa. Yang ketiga paling penting, supaya dia tahu perbuatan dia tidak betul. Dan yang ketiga, kita harap supaya dia berubah agar orang lain tak jadi mangsa pertama. Yang kedua, dia tidak menjadi orang kata pemangsa atau penjenayah yang lebih teruk. Kerana dia bersikit, dia merebak, dia lagi suka menjadi satu penyakit yang lebih ketara daripada dia. Jadi harus ingat, kita bersuara adalah satu tindakan yang positif dan betul. Dan sekiranya kita takut bersendirian, nyatakan kepada kawan kita supaya dia boleh temankan kita, sama-sama pergi buat laporan polis ataupun sama-sama kita ambil tindakan. Saya fikir ini pun dia boleh praktikan kepada pekerja dan juga bos. Kadang-kadang takutlah mak ni bos aku. Betul, itu lagi. Di sini harus ingat, untuk bos kita rasa sebenarnya kita lagi kukuh. Kenapa? Sebab untuk syarikat-syarikat ni sekarang kita ada satu, kita panggil kita ada satu, bukan kata piagam, kita panggil ada satu kita amalan. Bukan. Dia kata alaman mencegah dan membasmi sexual harassment, serangan seksual di tempat kerja. Susah nak sebab dah selalu akta kan. Di sini ada satu prosedur bagi tahu kita macam mana kita boleh buat. Termasuk juga ya, kadang-kadang apabila bos lalu bagi ajak kita keluar, kita tak boleh keluar, dia bagi laporan prestasi yang lemah. Nampak tu? Macam mana tu tuan? Jadi di sini begini. Sebarang tindakan ataupun perasaan kita yang tidak selesa terhadap bos, kita ada saluran-saluran yang boleh kita kemukakan melalui organisasi masing-masing. Syarikat melalui amalan kita, amalan mencegah dan membasmi seksual ini. Dia ada kod etika dia. Memang sudah terkata. Di sini, sekiranya kita mendapati sebarang kejadian ataupun yang tidak selesa di tempat kerja, pertama sekali kita kena laporkan dia ada pihak HR, Human Resource dan sumber manusia ini. Kedua, kita kena sentiasa adakan satu teman. Dan setiap perbuatan yang tidak selesa, kadang-kadang kalau kau ni, dia kata macam tadi kita ada kau main-main, tak boleh. Main-main dari siapa? Kalau main-main dari sentuhan, dia akan menyentuh lebih. So kita kena hentikan. Lagi satu main-main dia bagi tengok gambar. Dia tengok semalam saya dengan dia, dia tengok gambar-gambar yang bercumbu ke, ataupun dia tengok gambar-gambar yang seksi ya. Seksi apa? Kita tak sedia. Kita pun boleh suarakan. Ataupun dia hantar email, ataupun dia hantar video klip lucah, ringkas. Semua ini ada keterangan. Kita kena simpan. Kita laporkan kepada pihak pekerja Human Resource dulu, semua manusia dulu. Kemudian bersama mereka ada proses-proses yang berlaku. Sekiranya masih berterusan, cepat-cepat buat laporan polis. Ini dari segi yang ada bukti. Dari segi yang tak ada bukti, yang sentuh-sentuh, yang ajak-ajak keluar makan ni, setiap insiden ni, please tolong nyatakan, rekodkan. Sebab ini adalah sebagai barang bukti yang menunjukkan bahawa dia adalah turutan yang telah banyak kali saya lalui dan bersistem. Ini adalah satu yang akan menjadi satu keterangan. Ingat di sini ya, bahawa sebarang tindakan kita yang tidak selesa, cepat-cepat kita dapatkan seorang saksi. Dan kedua, kita boleh tulis surat kepada pihak Human Resource ataupun kalau majikan tersebut bahawa saya tidak selesa dengan perbuatan macam ini. Masa kita serah dapatkan satu saksi, setiap dia tidak langsung ada saksi melihatkan kita mengambil tindakan. Macam-macam yang tentu anda bukan berseorangan.
ada juga orang yang menyokong anda. Okey, dan di bidang prima juga kita Ya. baru saja melancarkan kempen cegah jenayah. Dan saya ingin mengambil peluang ini juga nak tanya dengan Tuan Fu sendiri. Puan, selain saya baru saja pagi tadi sebelum saya sampai ke sini, saya terlibat dengan kemalangan. Betul. Alhamdulillah lah saya tak ada apa-apa. betul. Jadi saya nak tanya Tuan lah, apa perkara yang harus saya lakukan apabila saya rasa macam bila bawa kereta tu, saya rasa macam jalan tu tak licin, jalan tak basah, tapi saya rasa macam ada minyak. Dan apa tindakan sebab saya perempuan, saya seorang aja. Ada apa yang harus saya lakukan dan perempuan lain mungkin? Okay, terima kasih. Ingat di sini ya bahawa segala perbuatan yang berlaku sekarang ini, kejadian yang berlaku di sekarang, kita tidak tahu sama sengaja atau tidak disengajakan. Okay. Sekiranya tidak sengaja, cepat-cepat duduk. Sengaja tak sengaja, kita wajib membuat laporan polis. Lepas tu dalam laporan polis tu, kita kena bagi tahu. Sebab kadang-kadang orang tak buat laporan polis pada kemalangan jalan, berlaku satu kemalangan jalan di stesen yang tepat, kereta ni langgar ni, habis cerita. Okay, sekarang kita nak lanjutkan. Saya syakir, contoh mungkin ada kesan-kesan minyak di sana. Secara tidak langsung ya, data-data ni akan dikumpulkan oleh pihak polis. Pihak polis kata, mengapa kawasan ni asyik ada kemalangan pasal minyak je? Secara tidak langsung kita boleh salurkan maklumat ini kepada JKR ataupun kepada pihak syarikat yang mengendalikan kenderaan lalu lintas jalan tersebut. Sama ada kalau lebuh raya ada plus ke ataupun kesas, kita ada salurkan kepada mereka. Dan satu lagi, kita juga boleh salurkan media sosial. Sekarang media sosial sangat hebat dah. Sebagaimana kejadian jenayah, kejadian kemalangan jalan pun kita boleh sebarkan melalui media sosial. Masuk ke Facebook PDRM ya, Facebook PDRM ataupun masuk ke Facebook, contohnya kalau plus ke kesas highway, masuk ke Facebook dia, nyatakan perkara ini. So mereka pun perlu kumpulkan data-data tersebut untuk memastikan bahawa data tersebut tidak ada orang yang mensengajakan. Inilah saya sedih kadang-kadang orang mencari rezeki dengan perbuatan yang tidak sihat. Kita harus bertindak, harus menyatakan. Sebab kalau kita masih mendiam diri, perkara ini tiada kumpulan data, tak ada siasatan lanjut, kita tak dapat buat. Okey, terima kasih Tuan Fu. Rasanya akan bincangkan topik ini pada masa yang akan datang. Lanjut lagi, lebih mendalam lagi dan pindah jauh sekali untuk berkongsi pengalaman. Okey, kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita akan bersama dengan